A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay gang, selamat datang sekali lagi ke Galeri Kashaf Channel. Okay, di mana aku sebagai storyteller untuk video kali ini yang akan menghiburkan korang dengan setiap perkongsian ataupun kisah-kisah seram yang menarik untuk kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Alright, sebelum aku nak mulakan cerita, macam biasa geng, jangan lupa klik tombol like, share, dan yang paling penting, subscribe channel ini guys. So korang akan dapat cerita-cerita yang terbaru kalau korang subscribe channel ini. Okay, mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. And pada sesiapa yang nak share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email je dekat ruangan description yang aku dah letakkan dekat bawah video tu. Okay, aku tak nak buang masa lagi, kita terus ke cerita yang selanjutnya. Let's go. Kita mulakan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, tajuk kali ni yang aku nak sampaikan dekat korang, Dituntut Puteri Bunian. Okey, cerita ni mengisahkan pengalaman daripada seorang wanita. Okey, dia ni aku namakan sebagai Salmah je lah Dia, makcik ni cerita, bagi aku cerita ni agak special sikit tau. Sebab cerita ni berlaku pada awal 1970-an macam tu. Bermakna si empunya cerita ni, yang Salmah ni, dah berumur sekitar 60-an lah macam tu. Dia kata cerita ni memang benar kisah yang betul-betul terjadi masa dia kecil dulu. Waktu tu dia kata umur dia lebih kurang dalam 6 ataupun 7 tahun. Tapi Salmah ni kata sampai sekarang dia tak akan lupa dengan peristiwa ni, dan benda tu masih segar lagi dalam ingatan dia sehinggalah sekarang. Ceritanya bermula masa arwah moyang Salmah ni baru je menghembuskan nafas dia yang terakhir. Okay, dia kata waktu tu berlaku dalam pukul 6.30 petang macam tu lah. Maksudnya nak dekat maghrib lah kan. Jadi lepas je arwah moyang Salmah ni dah meninggal, jadi keluarga, saudara mara memang tengah bersedih lah dengan kematian moyang dia ni, satu-satunya moyang yang tinggal. Lupa aku nak beritahu, yang moyang Salmah ni perempuan tau. Dan moyang Salmah ni dia meninggal akibat sakit tua. Dan kalau korang nak tahu, umur moyang Salmah ni lebih kurang 150 tahun kan. Tua tak tua je. Sebab Salmah dia kata masa hayat moyang dia ni, moyang ni selalu mengamalkan petua-petua orang-orang dulu-dulu. Contohnya macam dari segi pemakanan, gaya hidup dia. Tambahan lagi dia kata moyang dia ni memang sejenis yang kuat bekerja. So memang moyang dia ni memang badan fit lah, healthy style punya cara hidup kan. Tapi kata Salmah, ada beberapa lah rahsia moyang dia ni yang boleh dikatakan cuma saudara mara yang terdekat aja yang tahu. Apa dia? Salmah ni kata moyang dia ni dikatakan ada salah silah keturunan dari alam sebelah tau. Kononnya moyang Salmah ni ada darah dan keturunan dari kerabat kaum dari bangsa Raja Bunian geng. Ini yang menarik ni.
nak dijadikan cerita lah. Masa arwah moyang dia ni lepas meninggal dunia tu, waktu ni katanya ahli-ahli keluarga ni semua tengah sibuk lah buat persiapan untuk menguruskan jenazah moyang Salmah ni. Macam duduk bentang-bentang kain ke, tikar ke, nak panggil orang masjid kan. Benda yang biasa kalau orang meninggal kan. Tiba-tiba masa semua orang tengah duk sibuk-sibuk ni, dengan bercampur perasaan sedih ya, diorang perasan satu family lah, semua keluarga mara saudara mara ni perasan tau, ada bau wangi tau yang datang semerbak bau dia. Bau dia ni, kawasan rumah memang penuh dengan bau-bau wangi, macam bau kasturi lah. Memang betul-betul wangi lah, Salmah dia kata. Semua waktu tu memang terkejut and meremang tau. Duk cari-cari lah sebenarnya, dari mana datang sebenarnya bau ni, tapi tak tahu daripada mana punca dia. Tiba-tiba Salmah ni kata waktu tu ada di satu sudut rumah tu lah, dekat kawasan ruang tamu dia, Salmah ni perasan macam ada kepulan asap tau. Tiba-tiba berasap je, and then keluar macam seorang wanita. Wanita ni Salmah kata dia berpakaian macam orang dulu-dulu. Tapi orang-orang dulu ni dia bukan macam orang yang biasa kita tengok tu. Dia pakaian ni macam diraja punya pakaian. Salmah kata dekat kepala dia ni ada sanggul ala-ala mahkota. Korang bayang dia ada selendang dekat bahu, dan pakaian dia ni pula memang macam ala-ala puteri raja lah, yang macam selalu kita tengok dalam cerita klasik Piramli tu. Macam tu lah Salmah kata, sebiji macam tu pakaian dia. Salmah ni kata muka wanita ni serius cantik gila geng, dia kata. Kulit dia memang putih, mulus, and then dikatakan kalau nak dibandingkan dengan Miss World tu, dia kata lebih kurang macam tu lah dia punya level-level dia punya cantik dia tu tau. Bukan main cantik lah, Salmah ni kata kan. Lepas tu perempuan tu tiba-tiba dia memperkenalkan nama dia. Dia memperkenalkan nama dia Puteri Ratna Sakti. Puteri Ratna Sakti ni bukan nama sebenar lah, aku letak sebagai nama samaran je lah untuk kita jadikan sebagai cerita dalam kisah ni. Okay. Katanya dia ni adalah puteri dari bangsa Bunian tau. Jadi bila Salmah ni dia nampak and dia dengar je apa yang dikata, apa yang terjadi depan mata dia, dia macam tercengang tau. Makcik Salmah ni dia macam perhati je apa yang terjadi. Pada masa yang sama, Salmah ni dia masih lagi terpesona dengan kecantikan Puteri Bunian ni lah, yang dikatakan Puteri Bunian ni. Waktu tu sebenarnya yang nampak kehadiran Puteri Bunian ni, Puteri Ratna Sakti ni, cuma Makcik Salmah dengan abah Makcik Salmah ni je. Waktu tu yang mengalami peristiwa ni ataupun yang nampak peristiwa ni cuma Salmah dengan abah Salmah ni aja. Sebabnya waktu tu memang Salmah dengan abah dia memang ada kelebihan lah untuk nampak ataupun merasai alam gaib ni. Waktu tu Salmah kata abah dia waktu tu macam relax je, macam cool je bila nampak puteri yang dari mana entah datang ni. Jadi waktu tu abah Salmah ni terus bagi salam tu, and then macam terjadi dialog lah. Dia kata waktu ni abah Salmah ni dia tahu, Assalamualaikum, apa gerangan hajat Tuan Puteri kemari? Abah dia tanya. Abah ni pun macam seolah-olah tahu je, macam mungkin abah ni pernah tengok kot Tuan Puteri ni sebenarnya. Dan puteri ni pun menjawab, Waalaikumsalam. Puteri datang nak mengambil kakak puteri, Puteri Kalsum. Maksudnya Puteri Kalsum ni nama moyang Salmah ni lah, dekat alam sana katanya.
tu puteri ni sambung lagi. Tuan hamba, keluarga tuan hamba jangan kuburkan dia di sini ya. Puteri Kalsum sepatutnya dikuburkan di alam sebelah sana, di alam bunian, di alam kami, kata puteri tu. Jadi Salmah ni bila dengar, dia macam terkejut tau. Moyang kami bunian? Abah, betul ke bah? Tapi bah, kenapa moyang ni macam tak ada rupa pun macam puteri tu? Salmah ni dia tanya abah dia kan, sambil dia tarik baju abah. Budak kecil waktu tu, biasalah bila dengar macam tu dia akan direct dia cakap, tak ada tipu-tipu, straight je cakap. Jadi puteri tu bila dengar, dia pun tersenyum lah, dan dia membalas balik kata-kata Salmah tu. Oh, kamu pelik ya, kenapa kakak puteri tak sama macam puteri? Sambil dia tersenyum pandang dekat Salmah ni. Begini, Bonda Puteri Kalsum dan Bonda Puteri Ratna Sakti orangnya lain-lain. Bonda Puteri Kalsum sama juga seperti kalian, manusia. Tapi Bonda Puteri Bunian sepenuhnya. Maksudnya kat sini geng, yang puteri ni bagi tahu sebenarnya emak pada moyang Salmah ni kahwin dengan Raja Bunian. So moyang Salmah ni dikira ada darah campuran lah, manusia dengan Bunian, kira hybridnya darah lah. Tapi yang Puteri Ratna Sakti ni dia beritahu yang dia ni memang pure lah, pure Puteri Bunian, memang darah Bunian sepenuhnya, tak ada hybrid-hybrid. Cuma moyang Salmah ni saja yang berkahwin dengan Raja Bunian, and then terhasil lah cucu cicit sampai ke Salmah tu diceritakan. Sebaik saja lepas Puteri Ratna Sakti tu cakapnya macam tu, Salmah ni dia perasan yang jenazah moyang Salmah ni dah tak ada tau dekat tepi. Sedar-sedar je jenazah moyang Salmah ni dah ada dengan pengawal-pengawal Puteri Bunian tu, yang dari mana muncul diorang pun tak tahu. Tiba-tiba dah ada duduk dekat. Aku rasa Salmah ni nak beritahu yang waktu tu macam pengawal Puteri Bunian ni dah pegang lah jenazah moyang dia ni waktu tu. Dah tiba-tiba je dari mana entah datang kan, tak tahu. Jadi abah Salmah ni pun tercengang sekali tau, tak boleh nak cakap apa-apa. Abah Salmah ni pun seolah-olah macam terkejut dengan kejadian yang berlaku depan mata dia ni. Masa Makcik Salmah ni dia duk perhati je dekat puteri tu, dia pun perasan tau yang puteri ni pun masih sama pun memandang dekat Salmah ni juga tau. Lama tau puteri ni duduk pandang tenung je dekat Salmah, and then sikit-sikit dia tersenyum dekat Salmah, seolah-olah macam ada something tau dekat Salmah ni. Lepas tu Puteri Bunian ni dia bertanyakan sesuatu pada abah Salmah ni. Dia kata apa tau, Tuan hamba, adakah ini anak tuan hamba? Dia duk tanya abah ni lah, sambil tersenyum-senyum manis lah, tak lepas-lepas lagi duk pandang dekat Salmah ni. Jadi abah dia jawab, iya puteri, ini Salmah, ini anak kami. Jadi puteri tu jawab, oh, jadi memang betul lah anak kamu ya. Nombor 2 bukan? Boleh tak kalau Tuan Puteri nak bawa dia pulang bersama Puteri? Nanti Puteri akan gantikan dia dengan harta Puteri di istana Puteri nanti. Boleh kan? Suka-suka je tiba-tiba minta nak ambil anak orang kan. Jadi bila Salmah dengar je benda macam ni, dia punya takut, dia tu lari pergi belakang abah dia, menyogok tau. Siapa yang tak takut geng, kalau tiba-tiba orang yang kau tak kenal tiba-tiba datang nak bawa kau pergi ke tempat dia, seolah-olah macam orang tu nak mencolik kau tau, nak bawa ke tempat yang kau sendiri tak tahu nak ke mana halau tuju dia ni.
Jadi Abah Salmah ni pun cakap, "Maaf Tuan Puteri, anak ni tak boleh digantikan dengan harta. Anak hamba ni lah adalah harta yang paling bernilai sekali dalam dunia. Sekali lagi, minta maaf banyak-banyak." Itu yang Abah Salmah ni beritahu. Puteri ni bila dengar je jawapan daripada Abah Salmah ni, dia macam seolah-olah tak berapa happy tau, macam tak gembira tau. Waktu ni dia pun jawab, "Baiklah, macam ni. Darah Puteri Kalsum," Puteri Kalsum ni moyang Salmah ni, "darah Puteri Kalsum ada dalam badan ibunya, dan anak tuan hamba mewarisi darah itu. Baiklah, tidak mengapa kalau tuan hamba tak mahu memberikan anak ini pada Puteri. Tapi kamu kena ingat, suatu hari nanti Puteri tetap akan mengambilnya di kemudian hari." Jadi lepas dia cakap macam tu, dia terus cakap, "Assalamualaikum." Lepas dia cakap salam je, terus Puteri tu dengan pengawal-pengawal dia sekali hilang dari pandangan Salmah dengan abah dia. Waktu tu Salmah dia perasan yang jenazah moyang dia ni pun hilang sekali, geng. Seolah-olah gaib, tak tahu pergi mana. Waktu tu Salmah kata memang kecoh gila lah time tu. Tiba-tiba jenazah boleh hilang. Semualah doktor cari-cari kat mana jenazah ni. Ui, jenazah moyang dah hilang, jenazah moyang hilang. Semualah macam kelang kabut lah. Tapi Abah Salmah ni pun ceritalah apa yang terjadi. Sebab waktu tu seolah-olah macam Salmah dengan abah dia je yang nampak, dan diorang je berinteraksi dengan Puteri Bunian je lah. Dan akhir sekali, last bila dengar apa yang Abah Salmah ni terangkan, jadi semua terpaksa akul lah yang jenazah moyang diorang ni dah gaib. Maksudnya dah dibawa ke alam sana untuk dikuburkan. Maksudnya tak ada rezeki lah untuk jenazah moyang dia ni nak dikubur ke alam yang nyata. Okay, nak dipendekkan cerita, aku rasa mungkin keluarga Salmah ni mungkinlah ada buat solat gaib ke apa, aku tak pastilah. Tapi dipendekkan cerita, waktu tu esok malamnya tu, dalam pukul 1 pagi lah, Salmah dia kata lepas habis je majlis tahlil, dia kata waktu tu semua orang masuk tidur macam biasa lah. Salmah ni kata dia dengan sepupu dia semua tidur ramai-ramai lah. Tapi diorang tidur dekat area ruang tamu. Salmah ni kata yang perempuan akan tidur belah kanan, sepupu perempuan ni. Kemudian yang sepupu laki ni pula akan tidur di sebelah kiri ruang tamu. Kalau macam orang tua ni, mak ayah ni, saudara mara ni, semua akan tidur dalam bilik. Sebab Salmah ni kata rumah moyang dia ni memang besar gila, geng. Walaupun rumah kayu, dia katakan rumah moyang dia ni sampai 30 orang. Silap kau, 30 orang boleh muat dekat ruang tamu. Bilik ada 10. Salmah dia kata satu bilik pun boleh muat sampai 4 ke 6 orang. Korang bayangkan, geng, besar tak besarnya rumah ni. Aku rasa memang keturunan Salmah ni memang daripada keturunan yang orang-orang berada lah. Mungkin jenis yang berharta lah kan. Salmah ni kata memang moyang dia ni sengaja buat rumah besar-besar. Sebab katanya senang kalau anak cucu cicit nak balik. Kalau ada majlis kenduri ke, hari raya ke, senang semua kumpul ramai-ramai. Tak ada isu gaduh ke, nak cari tempat tidur. So benda tu jadi mudahkan keluarga dorang ni semualah. Okey, berbalik pada cerita diorang nak tidur tu. Makcik Salmah ni kata waktu tu dia tak boleh tidur tau. Salmah ni dia ke kiri, kejap ke kanan nak tidur. Gosok-gosok mata tak boleh nak tidur. Kira 1 sampai 10 pun tetap tak boleh tidur. Macam-macam cara dia buat untuk nak menidurkan diri dia ni, tapi tak berjaya, geng. Tiba-tiba Salmah ni cerita dia terdengar satu suara tau yang memanggil Salmah ni.
Salma, Salma. Macam tu. Aku cakap pun mengemang Waktu tu, lepas didengar je suara orang memanggil tu, tiba-tiba pintu utama rumah tu terbuka sendiri, geng. Bunyi pintu dia. Rumah-rumah kampung lama kan, biasa bunyi dia macam tu lah. Lepas tu suara tu masih lagi memanggil-manggil nama Salma tau. So Salma dia macam, suara siapa ni kan. Dia pun bangun. Dia terduduk bangun lah. Dan dia perasan ada sosok puteri yang datang sehari sebelum tu. Puteri Ratna Sakti tu. Dia berdiri di depan pintu sambil dia tersenyum-senyum depan Salma. Jadi bila Salma ni nampak, dia kata waktu tu dia seolah-olah macam terpukau tu. Dia terus bangun. Dia perlahan dia berjalan ke arah puteri. Salma ni kata dia seolah-olah tertarik nak pergi. Waktu tu tengah dia duduk berjalan nak ke arah puteri tu, sambil puteri tu duduk panggil-panggil nama dia, Salma, Salma. Tiba-tiba dia perasan macam ada seseorang tarik tangan Salma. Pap! Itu. Terkejutlah Salma. Dia macam terus tersedar, tersentak lah. Rupa-rupanya dia baru perasan yang pegang tangan Salma ni sepupu dia. Sepupu laki. Aku namakan kat sini adalah Ahmad lah. Jadi Ahmad ni tanya, "Hei Salma, kau nak pergi ke mana ni? Kau nak keluar ke mana?" Tapi waktu benda tu cakap, dia tak dengar apa-apa tau. Salma ni kata puteri tu masih lagi duk memanggil-manggil nama dia. So Salma ni jawab, Mat, tak adalah. Aku nak tutup pintu ni je. Kau tak nampak ke? Terbuka ni. Angin kot. Dan Ahmad ni pun jawab, Sal, kau jangan cuba-cuba nak bohong aku tau. Kau jangan ingat aku tak tahu apa yang terjadi semalam tu. Kau ingat apa? Aku ni bodoh ke? Dia punya Ahmad ni jawab kan. Ahmad ni duk membebel-bebel lah sepupu dia pasal jangan pergi keluar lah, apalah, takut kena hilang lah, kena colik lah, apa semua kan. So bila dah jadi macam tu, akhirnya Salma ni pun akur lah. Dia pun sendiri tak tahu kenapa dia nak pergi kat pintu tu sebenarnya. Tapi bila dah kena bebelnya tu kan, okey lah, tak apalah, jom lah kita sambung tidur lah macam biasa. Masa Salma ni dia nak sambung balik tidur, dia perasan tau, masa dia tengah baring tu, dia rasa macam Toto dekat sebelah dia tu macam bergerak tau. Macam ada orang datang alihkan Toto tu, datang dekat sebelah Salma ni. Mula-mula Cik Salma ni dia macam risau lah. Apa benda pula, benda pelik-pelik pula nak datang ni. Jadi Salma ni dia pejam mata, tapi lama-lama dia cuba nak beranikan diri lah. Allah, apa benda pula ni, apa benda pula ni. Tiba-tiba Salma dengar suara, "Sal, kau dah tidur ke?" Terkejut Salma. Rupa-rupanya bukan siapa-siapa pun. Ahmad rupanya, sepupu si Salma ni. Salma ni kata dia punya terkejut lah. Ingatkan siapa. Jadi Salma ni pun jawab, kau Ahmad? Aku tak tidur lagi. Kenapa? Sambil Salma cakap macam tu, dia pun bangun lah, terduduk kan, duduk bersandar kat sebelah dinding tu, bersebelahan dengan sepupu dia si Ahmad ni, macam nak sembang lah. Kemudian Ahmad dia pun tanya, tak ada, macam ni aku nak tanya, hari jadi kau dulu dah sambut ke? Salma ni macam, apa soalan pelik-pelik pula kau tanya aku malam-malam macam ni? Dah kenapa Mat? Masa Salma dijawab macam tu je, tiba-tiba dia tenung dekat sebelah dia tu, sebelah si Salma ni ada adik dia lah, adik lelaki dia tidur belah sana. Dia perasan sebelah adik dia ni yang tidur tu adalah sepupu dia sendiri, geng. Ahmad tu. Elok je sepupu dia tidur nyenyak tau dekat sebelah adik Salma ni.
Salmah ni kata dia punya takut. Astaghfirullahalazim. Tu dia pejam mata tau. Rapat-rapat dia pejam mata. Sudah. Benda apa pula sebelah aku ni? Waktu tu Salmah ni dia terbau lah, bau wangi tau. Macam ada bau bunga kasturi. And then dia perasan ada suara macam duduk panggil dia dekat sebelah dia. Salmah, Salmah. Tapi bukan suara sepupu dia. Dia perasan yang suara tu sebenarnya adalah suara Puteri Ratna Sakti tu. Salmah waktu tu sebab dia dah ketakutan sangat-sangat waktu tu, dia terus pengsan, tak sedarkan diri tau. Masa dia pengsan tu, dia kata waktu tu dia macam terjaga. Dia macam antara sedar dengan tak sedar. Bila dia buka je mata, dia nampak sekeliling dia tu ada yang diingat ada para pengawal Puteri Ratna Sakti tu berdiri mengelilingi Salmah ni. And then dekat depan dia tu ada Ratna Sakti tau. Dia kata waktu tu macam seolah-olah mimpi ataupun tak. Dia antara macam sedar tak sedar waktu tu. Waktu tu Salmah ni cakap yang diingat cuma nama abah dengan mak dia je. Itu je yang dia ingat dalam hati dia. Sebab dalam hati dia dah ketakutan sangat-sangat. Tiba-tiba dia macam berada kat tempat lain tau. Jadi dia pun duduk jerit-jerit lah. Mak, abah, mak abah kat mana? Tolong sal mak, tolong sal abah. Waktu tu dia menjerit-jerit lah waktu tu. And then waktu tu Salmah kata baru dia perasan, tiba-tiba dia macam dikejutkan oleh seseorang tau. Tiba-tiba dia perasan yang rupa-rupanya benda tu mimpi dia je. Waktu tu Salmah kata yang gerakkan itu adalah mak Salmah tu sendiri. Dia duduk pegang-pegang lah Salmah ni. Sebab mak dia cerita waktu tu Salmah ni macam orang histeria tau. Macam orang duduk menjerit-jerit tak sedarkan diri. Duduk menjerit-jerit. Mak abah takut. Waktu tu mak dia macam panik lah. Terus mak dia datang kat Salmah ni, duduk kejut-kejut. Nasib baik dia perasan. Lepas tu abah si Salmah ni datang dekat Salmah ni. Dia datang Salmah, dia duduk baca-baca. Adalah ayat-ayat penawar semua, baca-baca, dia hembus dekat Salmah ni. Salmah waktu tu yang tengah macam histeria tu, terus dia senyap. Baru dia tersedar. Tapi Salmah ni kata pada waktu tu dia seolah-olah macam keletihan tau. Dia penat tu rasa dia waktu tu. Jadi waktu tu abah Salmah ni ambil air untuk Salmah minum. Waktu tu dia kata macam dia minum air tu pun rasa macam perit tau leher dia masa nak minum. Rasa macam sakit lah. Waktu tu abah dia macam perlahan tanya, Sal, kau okey ke nak? Kau okey ke? Jadi bila Salmah dia dengar apa yang bapak dia duk tanya-tanya tu, dia macam pening. Aku ni mimpi ke apa ke ni? Kenapa ni? Kenapa abah? Salmah tanya ayah dia lah, abah dia ni. Abah dia beritahu dekat Salmah, Sal, kau pergi mana nak? Kita orang semua cari kau, tak jumpa-jumpa tau. Ini baru jumpa kau. Kau pergi mana ni? Cuba kau beritahu dekat abah, apa benda yang last sekali kau ingat masa kejadian yang terjadi dekat kau ni? Abah dia tanya. So Salmah ni dia cerita apa yang dia cerita tu lah, yang dia tidur tu, yang dia nampak macam adik lelaki dia, begitu dia nampak Ahmad. Dan last kali yang dia cerita yang dia nampak kelibat Puteri dengan pengawal-pengawal dia tu. Waktu tu lah yang Ahmad ni dia buka cerita yang apa yang terjadi dekat Salmah waktu tu memang betul-betul terjadi. Masa yang dia pegang tangan Salmah tu kan, and then dia orang tidur balik. Tapi lepas tu dia dah tak ingat apa dah. Ahmad tu kata dia ingat dah settle dah, dia sambung lah tidur. Lepas tu Ahmad ni cerita masa dia sambung tidur, dia perasan macam ada orang bangun lagi tau. Jadi sebab Ahmad ni dia dah tahu yang Salmah ni macam buat kelakuan yang pelik. Jadi dia macam tidur-tidur ayam lah.
Lepas tu dia nampak pula yang Salmah ni bangun lagi, pergi balik ke arah pintu utama. Dan Ahmad dia cerita, dia perasan yang Salmah ni berjalan-jalan ke arah pintu utama sambil dipegang tangan dia oleh seseorang. Ahmad dia kata macam puteri. Sebenarnya yang pegang tu yang Puteri Bunian tu lah. Dia bawa Salmah terus hilang entah ke mana. Waktu tu Ahmad dia beritahu dia tak nampak Salmah pergi mana, dia pun tak tahu. Waktu tu lah yang dia menjerit-jerit panggil, Salmah hilang, Salmah hilang, Salmah hilang, Salmah dah tak ada. Waktu tu semualah family terkejut. Jadi semua family terkejut, dia orang macam panik lah. Itu yang duk cari si Salmah ni, tak jumpa. Sampailah akhirnya yang dia orang terjumpa Salmah ni berada di bawah sebuah pokok pisang tau. Tapi korang nak tahu tak, Salmah ni dijumpa waktu bila? Salmah dia cerita dia dijumpai waktu tu lepas 3 ke 4 hari lepas tu baru dia jumpa. Maksudnya lepas Salmah keluar je kat pintu utama ruang tamu rumah moyang dia ni, Salmah dah hilang selama 3 ke 4 hari. Tapi Salmah ni dia rasa macam dia seolah-olah dalam mimpi je. Yang dia kata dia cuma nampak Puteri Bunian tu dengan pengawal-pengawal tu. Itu saja yang diingat. Jadi mak dengan abah Salmah ni cakap benda ni bukan perkara main-main. Benda ni dah jadi perkara yang serius. Maksudnya Puteri Bunian ni memang betul-betul nak ambil Salmah, bawa pergi ke dunia dia. Lepas saja peristiwa yang Salmah tu hilang je dari rumah arwah moyang dia ni, esok tu juga abah Salmah ni ambil keputusan untuk bawa Salmah ni berjumpa dengan seorang tua. Seorang tua ni Salmah ni beritahu dia ni macam pawang atau bomoh lah. Waktu tu lah, pada zaman tu dia panggil pawang ataupun bomoh. Tapi sebenarnya kaedah ataupun rawatan dia sama lah juga, macam menggunakan ayat-ayat Al-Quran, cara yang betul lah. Orang yang dipanggil orang tua ni aku letakkan sebagai Pak Lang lah ya. Pak Lang ni dia pandai berubat dan dia juga boleh berkomunikasi dengan benda-benda gaib lah. Salmah cerita Pak Lang tu cakap yang Salmah ni bernasib baik. Sebab apa bernasib baik? Katanya bernasib baik sebab diorang sempat jumpa Salmah pada hari yang pada waktu yang Salmah hilang tu. Dia kata kalau Salmah lambat je sikit dijumpai, kemungkinan Salmah akan hilang selama-lamanya. Kata Pak Lang, waktu Salmah hilang tu, dia seperti macam ada timeline ataupun ada waktu-waktu yang tertentu. Kalau tak jumpa, memang gone lah, memang takkan jumpa dah. Jadi Pak Lang terus buat sesi rawatan untuk settlekan teruslah masalah Salmah ni. Di waktu tu dia kata di rumah arwah moyang dia tu juga, Pak Lang ni diminta segelas air, dan dia mulakanlah upacara untuk memanggil Puteri Bunian tu datang menghadap Pak Lang tu sendiri. Salmah ni dia kata dia pendekkan cerita. Waktu tu Salmah nampak yang puteri tu betul-betul datang. Dia datang dengan muka yang macam marah tau, ataupun bengis lah. Dia duduk marah-marah dekat Pak Lang ni. Katanya Pak Lang ni mengganggu dan juga kacau urusan dia nak ambil balik keturunan dia. Katanya yang Salmah tu adalah hak dia, hak keturunan keluarga dia. Jadi sebab Pak Lang ni pun dah tahulah benda-benda macam ni memang sentiasa akan menuntut janji. Jadi Pak Lang cuba berunding cara elok lah. Pak Lang ni kata dia cuba untuk buat perjanjian, dan adalah beberapa perundingan lah untuk selesaikan masalah antara Salmah dengan Puteri Bunian ni. Dipendek cerita, dia bincang-bincang, runding. Tak lama lepas tu, puteri tu pun akhirnya
dia bersetuju, tapi dengan syarat. Adalah syarat diorang, tapi yang Salmah ni cerita yang dia boleh beritahu yang puteri ni akan datang 3 kali untuk melawat. Tapi syarat yang dikenakan pada puteri bunian tu pula, dia tak boleh lagi nak bawa Salmah ke alam dia, macam dia bawa tarik masa yang Salmah tu hilang. Dan katanya ada lagi perjanjian lain antara Pak Lang dengan puteri bunian tu, tapi katanya perjanjian tu hanya Pak Lang dengan puteri bunian tu sajalah yang tahu. Salmah kata dia tak tahu apa yang diorang janjikan lah. Adalah Pak Lang pesan hati-hati dengan tarikh 15 hari bulan, 20 hari bulan dengan 25 hari bulan, 3 hari tu. Tapi aku rasa waktu tu untuk setiap tahun lah kot, bukan setiap bulan aku rasa. Kebetulan patutlah Salmah kata masa yang hari dia hilang tu adalah hari birthday Salmah tu sebenarnya, 15 hari bulan. Waktu tu dia hilang, waktu tu lah juga yang dia try nak ambil Salmah tu, masa kejadian Salmah hilang tu. Lepas tu disebabkan akhirnya dah dibuat perjanjian, so puteri bunian tu, Puteri Ratna Sakti tu tak boleh lah nak bawa Salmah ke alam dia lagi. Jadi Salmah kata untuk 3 kali lawatan tu dalam setiap tahun tu, Salmah hanya akan bermimpi saja berjumpa dengan Puteri Ratna Sakti tu. Salmah ni dia cerita dalam mimpi dia tu, dia mesti akan dibawa pergi berjalan-jalan tau, dekat ke perkampungan ataupun kawasan istana bunian tu lah. Dia kata dia akan pergi ke satu taman betul-betul cantik sangat. Kawasan dia ada bunga, ada rama-rama, ada air terjun. Tapi kata Salmah, kawasan tu memang betul-betul berbeza dengan apa yang ada dekat dunia kita. Dia kata tak dapat nak bayangkan lah kecantikan alam dekat sana tu. And then Salmah kata waktu tu dia akan berjalan 1 hari suntuk bermesra dengan Puteri Ratna Sakti tu. Tapi sebabkan janji, benda tu hanya berlaku dalam mimpi Salmah saja, bukanlah di alam nyata. Kalau betul-betul tak ada perjanjian tu, Salmah kata memang kemungkinan lah dia akan ikut terus Puteri Ratna Sakti tu dan tak akan boleh balik ke dunia yang nyata lagi selama-lamanya. Salmah ni dia beritahu setiap kali dia bangun je dari mimpi, waktu yang 3 hari tu, yang 15, 20 dengan 25 hari bulan tu, setiap kali dia bangun mimpi, confirm Salmah ni akan basah-basah tau, ataupun kadang-kadang macam terkena lumpur, seolah-olah macam dia ni betul-betul berjalan ke alam sana. Tapi Salmah kata selepas beberapa lama, Salmah ni membesar, dia bekerja, dia berkahwin, tak ada anak, slow Salmah dia macam berkurangan, tak jumpa lagi Puteri Ratna Sakti tu. Sampai dia kata umur dia sekarang, Salmah dah completely lah, sempurna lah, tak ada jumpa langsung Puteri Ratna Sakti tu. Mungkin perjanjian dengan Pak Lang tu mungkin ada waktu-waktu yang tertentu sampailah Salmah ni membesar, sampai situlah diorang boleh berjumpa. Adalah dia punya ni, aku tak tahu, wallahualam. Pesan Salmah dalam cerita ni, dia kata kita ni tak tahu tujuan ataupun niat utama makhluk-makhluk yang macam ni. Dia kata kemungkinan niat diorang betul-betul niat baik, atau kemungkinan juga ada niat ataupun helah yang buruk di sebaliknya. Salmah ni pesan makhluk ni paling penting kena tahu diorang ni betul-betul berpegang pada janji. Jadi katanya banyak-banyakkanlah membaca Al-Quran. Katanya Quran tu pedoman untuk kita dan juga sebagai pendinding diri dari segala ancaman makhluk iblis
dan juga syaitan. Okay geng, macam mana dengan cerita untuk yang aku sampaikan pada kali ini, tentang dituntut Puteri Bunian? Okay tak? Seronok tak? Kalau korang rasa cerita ni best, boleh komen kat bawah. Kalau ada siapa-siapa nak share cerita korang juga, boleh share dekat link yang aku dah bagi dekat ruangan description tu. Okay, next nak aku ceritakan kisah apa pula lepas ni? Okay, aku rasa sampai situ saja. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.